Kita mula buka buku tajwid pula, buku Jawi muka surat 1 kita. Bukan muka surat 1. Muka surat 1. Buka buku tajwid tingkat 8. Buka buku. Buku surat 1. Muka surat 1 Jawi. Minggu lepas Ustaz ulang je, sikit je, kejap je. Berapa? Muka surat 1. Ustaz nak ulang je tajuk ni. Oh ni. Minggu lepas kita belajar tajuk, tengok sini semua. Minggu lepas, okey semua tutup sound. Tutup suara semua. Okey. Tutup. Okey, minggu lepas, Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita belajar suku kata, tengok buku sendiri. Suku kata tertutup pola vokal U dan O. Minggu lepas apa Ustaz kata? Yang dimasukkan dengan suku kata tertutup ni. Suku kata tertutup ni dia macam suku kata, dia kata kalau kata suku macam contoh apa? Suku kata tertutup macam nak kena jauh pula nak pergi. Sekejap Ustaz scroll. Jauh nak lagi. Ustaz. Apa? Buku surat berapa? 1. Muka surat 1. Oh. Lupa. Ni, nampak? Ustaz ulang sikit je muka surat 2. Nampak? Yang dikatakan tengok depan semua. Yang kata suku kata tertutup. Nampak? Ni, nampak ni. Kata kamu tengok. Yang color merah ni. Bongsu. Nampak? Bawaunga. Dia bila suku kata akhir, huruf yang terakhir dalam suku kata tu, contoh bawaunga bung, nampak? Nga ni bung, ni suku kata. Ni satu suku kata. Sinwausu suku kata yang kedua. Tak apalah tu. Tengok. Bawaunga bung ni, nampak? Nga, huruf nga ni, ini yang dikatakan suku kata tertutup. Sebab apa? Sebab dia berakhir dengan huruf konsonan dan bukan berakhir dengan huruf vokal. Kalau berakhir dengan huruf vokal, dia akan dinamakan sebagai suku kata terbuka. Itu tak apa, tak belajar tu. Ni sekarang kita tumpu suku kata tertutup sahaja. Dia huruf yang berakhir dengan huruf konsonan yang berada di huruf akhir suku kata. Contoh macam bung ni, tengok nombor 2 ni pula, tombak. Ni nampak? Tawaumin tom, nampak ni? Tawaumin tom. Ni suku kata yang pertama. So, dia punya huruf terakhir dia suku kata tu. Mim. Ni suku kata tertutup lah sebab berakhir dengan huruf mim. Mim ni huruf apa? Huruf konsonan. Ingat itu je. Huruf suku kata tertutup berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan tu apa? Huruf yang selain daripada huruf vokal. Alif, waw, ya tu lah kan. Itu huruf vokal tak apalah. Ni huruf-huruf yang selain daripada huruf vokal dinamakan huruf konsonan dalam Jawi. Dalam bahasa Melayu sama tapi sekarang kita tumpu Jawi. Okey. Okay, faham semua? Ni Ustaz ulang, okey. Muka surat 16 balik. Yang itu yang minggu lepas Ustaz dah baca kan? Muka surat 16 balik. Hari ni kita belajar suku kata Italing dengan Italeng Mana surat? Macam padu. Okey, ni. Hari ni buka muka surat 16 sekarang semua. Muka surat 16 Ustaz akan ulang Sebab yang ni akan masuk tajuk 1 dan tajuk 2 akan masuk peperiksaan Apa? Apa? Kejap Nawar masuk. Tutup sound Amanda. Alif pun semua. Tutup sound. Buka muka surat 16.
Nawan tutup sound Nawan. Apalah, satu dulu. Okey, muka surat 16. Hari ini kita akan ulang kaji tajuk yang kedua. Iaitu apa? Suku kata tertutup pola vokal I. Tadi yang satu tadi U dan wow dan O dan U kan. Jadi sekarang huruf I dan E taling. Ustaz akan ulang sampai kamu hadam I dan E taling. Ingat huruf tadi yang kita belajar tajuk muka surat 1 tadi huruf O dan U bila tukar kepada jawi huruf apa? Huruf wow. Macam mana pun akan jadi huruf wow juga. Sekarang kita tengok pelajaran yang kedua pula. Suku kata tertutup. Ustaz rakam tau? Oh, rakam. Kholis. Kholis masuklah. Lama tak nampak. Kholis. Ifah. Okey, Kholis. Mute. Okey. Minggu ni kita Ustaz akan ulang suku kata tertutup pola vokal I dan E tali. Apa yang dimasukkan dengan I dan E tali ni? Ingat, kamu ada dalam kepala. Huruf I dan E tali ni automatik menjadi huruf, kalau tukar kepada jawi huruf apa? Menjadi huruf ya. I dan E taling automatik, tak akan ubah. I dan E taling ni tukar kepada huruf ya. Itu je. Jadi kita akan tengok macam mana dengan huruf I, macam mana contoh huruf I, macam mana dengan contoh huruf E taling. Okey, kita tengok yang pertama. Konsonan ba, ta, jim, cha, dal. Okey, tengok penggunaan huruf perbezaan I dan E taling. Ni yang katakan perbezaan ni. Ustaz kata apa? Tengok hejaan bahasa, tengok depan semua, tengok depan. Tengok kat Ustaz bulat ni. Nampak kan? Perbezaan sama dalam persamaan dalam hejaan dalam bahasa Jawi dan menjadi perbezaan dalam penghejaan dalam bahasa Melayu. Bahasa Jawi sama, bahasa Melayu tak sama. Sebut pun lain. Tengok contoh. Bayangabing kan. Tengok kalau bahasa Melayu, kalau kita guna huruf I ni buat I kat sini, tukar kat sini, jadi huruf I ya juga. Tengok B kat sini pula. B-E. Bang. Nampak? Jadi kita sebut, kita tak sebut bunyi beng. Kita sebut bang. Ingat. E taling dia akan menyengitkan mulut, dia akan bunyikan sengau sikit mulut tu, bunyi bang. Dia tak akan bunyi beng, dia bunyi bang. Bang. Bila jadi bang, maka yang ni dia makan E taling. Ustaz ulang banyak kali kan E taling ni kan? Betul tak? Ustaz ulang banyak kali tak E taling ni? Betul. Bila tengok penggunaan E taling, ingat E taling kamu tengoklah yang macam bila ada huruf E je, kamu tengok, kamu cuba sebut sebutan dia. Kalau bunyi sengau tu, itu dinamakan E taling. Tengok contoh yang kedua pula, huruf ta ya ha te, bunyi T kan. Kalau kita guna huruf I, jadi T I H T. T-I-H-T. Kalau kita guna huruf E, kalau kita guna E taling, dia akan bunyi teh. Dia bunyi teh. Betul tak? Bunyi teh. Dia akan jadi macam nak senyum tu. Bunyi teh. Bang. Teh. Nampak? Betul tak? Tengok bawah pula. Tengok penggunaan huruf jim. Tengok jim. Jim kalau ejaan bahasa Jawi dia, yang buat Jawi dia. Jayamin jim. J-I-M bunyi hejaan Jawi dia jim juga. J-E-M hejaan Jawi dia Jayamim juga, tapi secara sebutan yang berbeza. Contoh, yang ni sebut jim. Kalau macam ni sebut jim. Kalau gunaan eja huruf I tukar kepada huruf jim. Kalau hejaan guna E taling, kita tak sebut jim, kita tak sebut bunyi jem, kita bunyi jam. Jam, nampak? Jam. Macam itulah.
Tengok cing pula. Dia bunyi cing, dia tak bunyi, ni bunyi cing. Dia ejaan Jawi dia sama je. Ejaan Jawi dia yang ni, nampak? Tengok nampak huruf I dan E tadi, penggunaan huruf ya. Dia wajib guna huruf, mesti guna huruf ya. Dia tak boleh guna huruf waw ke, alif ke, tak boleh, tak boleh. Dia kena huruf ya. Sebab tu dinamakan I. I dan E tali bunyi. Kalau ejaan bahasa Jawi, kalau guna ni kita sebut cing. Kalau kita sebut Italian pula kita sebut ceng, 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 ceng apa? Cenge, cenge, cengke, cenge lah, cenge tu boleh juga. Okey, tengok din pula. Yang ni din, D-I-N, din. Dia bunyi dia D-I-N. Bunyi din. Kalau D-E-N, den. Bunyi den. Dan nak buat kerja buat. Afnan yang mana baru masuk muka surat 14 Muka surat 16, 15. Muka surat 17. Yang mana masuk? Yang mana baru masuk muka surat? Ini apa tu? Itulah. I mute suara semua. Bagi saja. Okey. Suara Anan. Okey. Ya. Okey, muka surat seterusnya. Muka surat 17. Kita tengok penggunaan huruf I dan E taling, macam mana penggunaan dia dan macam mana hejaan dia dalam tulisan Jawi. Ingat, huruf I dan E taling macam mana pun tukar terus huruf A ya. Tak payah fikir apa, huruf ya terus. Yang mana tak boleh, Ustaz kata kalau tak boleh sambung lagi tu, kamu tulis satu sebiji. Lepas tu baru sambung. Tu cara lambat tak apa. Janji kamu reti buat. Okey, tengok. Contoh huruf I. Bingkis. Ejaan I ni nampak I. Ada I kat sini kan? Ada I, sini ada I. Jadinya sini ya. Nampak? Ejaan heja dia tukar kepada huruf ya. I tukar kepada huruf ya. Bingkis. Tengok penggunaan huruf. Ni huruf I tadi. Ni huruf I. Kalau kita guna huruf E taling pula macam mana? Tetap guna huruf ya juga. Contoh kita sebut bengkel. Kita tak sebut bengkel. Ada kita sebut bengkel? Tak ada kan? Kita sebut bengkel. Sebab apa Ustaz kata? E taling dia mulut yang menyengaukan sikit. Tu yang pelik-pelik tu E taling lah. Kalau macam E pepek kita tak payah buhya. Contoh macam emak. Kita buat alif je kan? Alif mim khauf emak. Apple apa lagi? Banyaklah E-taling. Ingat, E-taling beza E-taling dengan E-pepek. E-taling kena huruf vokal ya. E-pepek tak payah. E-pepek memadai dengan huruf satu. Dia tak payah ada huruf ya. Huruf tu je lah. Contoh emak. Alif Alif bunyi kan? Alif je tulis. Alif emak. Tentu E-pepek tak apa. E-pepek tinggalkan. Kamu tumpu sekarang E-taling sahaja. Tengok penggunaan bengkel. Hafiz muka surat 17. Tengok depan. Okey. Hafiz muka surat 17. Farisha. Kita ulang ni Hafiz. E-taling. Minggu lepas kita baca E-taling. Minggu lepas kita ulang. Minggu lepas kita dah ulang lah satu tajuk. Sekarang kita ulang lagi satu tajuk. E-taling. Okey. Rafael ke tu? Rafael. Okey, sambung. Tutup sound. Semua tutup sound. Okey.
Yang mana baru masuk muka surat 17. Kita ulang tajuk suku kata tertutup. Pola vokal I dan E taling. Ingat, I dan E taling macam mana bentukan kepada huruf ya kalau penggunaan dalam bahasa Jawi. Okey. Contoh yang kedua. Tengok tinggi pula. Tengok TI. TI tengok pada huruf I kat sini. Jadinya Oi, kita Rafael. kepada tutup sound. Siapa buka sound tu? Oma. Omar tutup sound Omar. Omar tak buka lah. Siapa cakap tu? Tadi Oma buka cakap tu. Dah. Rafael. Amar tutup. Okey, sambung. Penggunaan huruf E taling pula. Tengok, E taling. Nampak ada E kat sini. Kita tak sebut tempe. Kita tak sebut tempe. Kita sebut tempe. Betul tak? Tengok, kita sebut tempe. Jadinya, bila ada E taling, E yang sengau tu, kita berhuruf ya dekat penggunaan Jawi dia. Jadilah ta, ya, mim, tem. Dia tak bunyi ta. Dia tak boleh ta, mim terus. Sebab apa? Sebab ada E taling, nampak huruf E kat sini, huruf Roman ni, huruf bahasa Melayu ni, E ni, E taling. Nama dia sebab apa? E taling, jadi kita tukar kepada huruf ya kat sini. Kita berhuruf ya kat sini. Jadinya ta, ya, mim, tem, pa, ya, pe, tempe. Macam tu lah. Apa conteng tu? Sambung. Penggunaan jintan. Jintan. Jin, tengok. Jintan, tengok penggunaan jintan. Tengok, kamu tumpu kat tulisan yang merah je. Sekarang tumpu kat tulisan yang merah je. J-I-N, jin. Ja, ya. Sebab apa ya kat sini? Sebab ada huruf A. Jadinya jintan. Penggunaan huruf jintan. Rafael tengok sini, Rafael. Rafael, Amar tengok sini. Tengok depan. Ni. Tengok. Bila mana ada huruf jim, J, I, nampak huruf I kat sini. Rafael akan tukar kepada huruf ya. I dan E taling tukar kepada huruf ya. Nampak? Tengok penggunaan huruf J, I, N, jin. Lepas tu tengok penggunaan bahasa Jawi, ejaan bahasa Jawi dia. Ja, ya, nun, jin. Nampak? Ja, J. I, ya. N, nun. Nampak? Jin, tan. Okay, tengok penggunaan huruf E taling pula untuk huruf jim. Ja, J, jim. E nampak? E taling. Jeng. J-E-N, jeng. Kita tak sebut jengket. Ada kita sebut jengket? Tak ada. Kalau kita betul-betul ejaan kita nama jengket, tapi tak ada perkataan tu kan. Kalau kita heja jengket baru ada. Betul tak? Jadinya, ni namakan E taling. E yang sengau. Tengok. J. Jim. E taling. Nampak E ni E taling. Ya. NG. Nga. Nampak? Itu nama jengket. Yang ni pun E taling juga. Kaf. K-E-T ni E taling juga ni. Kalau tak E taling, dia bunyi jengket. Jadi kita tak bunyi jengket, kita bunyi jengket. Betul? Cat ni pun kita sengaukan sikit. Jadinya penggunaan huruf kat E kat taling, E kat sini, jadi penggunaan E taling juga. Jadinya kaf, K tukar kepada huruf kaf. E ni E taling kan. Jadinya kat sini berhuruf ya. T dengan ta. Okay, tengok contoh yang lain. Cipta. Huruf, kamu tengok yang merah ni je. C-I-P. C nampak ada huruf I. Ca, lepas tu ada huruf ya. Jadinya cipta. Tengok penggunaan huruf E taling. Penggunaan huruf C. Ca. Penggunaan ca, huruf konsonan ca kat depan. Dan E taling selepas tu. Cendol. C-E-N, cen. Ca. Ya. Nampak ya kat sini. Nama dia E ni lah penggunaan E taling. Ya kat sini kita tak panggil cindol. Mana ada cindol? Kita kena sebut cendol. Okey. Yang terakhir, dinding, dinding, dendeng. Dinding, nampak? Ya, nun, I, ya, den. Ini tengok.
Ejaan sama dalam bahasa Jawi tapi sebutan berbeza, Amar. Sebutan berbeza, Amar. Ni, ejaan Jawi sama kan? Daya nun din, daya ngading, din ding. Tengok ejaan bawah pula. Daya nun din, daya ngading, din din. Tapi salah, ejaan salah, sebutan ejaan betul. Tapi sebutan salah. Ni bawah ni kita sebut dendeng. Dendeng ni. Oh. Tapi sebutan dia salah lah, kita sebut dendeng. Baru penggunaan jadinya italing. Sambung, surat 18. Tak payah. Surat 19. 19. Surat apa? Sambung. Muka surat 21. Okey, muka surat 21. Ustaz kata, hari ni kita nak ulang kaji je. Esok pun kita ulang kaji lagi sebab kamu yang Ustaz baca ni dari start dari minggu lepas, tajuk 1 dan tajuk 2 akan masuk peperiksaan Jawi. Tengok konsonan huruf ra, sin, nga, pa, kaf. Nampak? Penggunaan konsonan ra, sin, nga, kaf, pa, kaf. Tengok. Ni huruf, ingat dia masih lagi tajuk dalam huruf vokal I dan E taling. Cuma konsonan dia kat depan tu dia guna huruf ni. Contohlah, dia bagi contoh je. Ra, sin, nga, pa, kaf. Sama je. Contoh, keris. Nampak? Ni kaf. Nampak ada kaf. Ni konsonan kaf ni kan. Nampak ni huruf kaf dia bagi tadi. Ni kaf. Konsonan kat depannya dia guna untuk huruf kat depan. Okey, kita tengok. Bila mana heja keris, kalau bahasa Melayu macam mana? K-I ke. Nampak? K-I ke. I kat sini. I dekat ke tu bukan I taling, tu namakan ke apa tu I pepet. Jadi I pepet tak payah buah huruf vokal. I pepet kekalkan satu huruf macam huruf kaf. K buah huruf kaf je macam ni. Ke. Kita tak bubuh huruf KI ke. Kita tak bubuh huruf ya kat sini sebab tu kalau kamu bubuh huruf ya, dia akan bunyi keris. Tak ada huruf keris, tak ada perkataan nama keris. Jadinya keris. KI ke, kalau ejaan tukar kepada bahasa Jawi, ke, kaf sahaja. Jadinya kaf bunyi ke. Lepas tu R, I, S. Nampak? R, ro. Ya, I. Nampak? I. Penggunaan huruf vokal I. I jadinya huruf ya. Lepas tu S, sin. Nampak? Itu nama keris. Tengok yang kedua pula. Gasing. Sing. Nampak? Penggunaan heja sayanga. S-I-N-G. S-I kat situ jadinya huruf ya. N-G huruf nga. Jadinya sing. Kamu tengok macam mana dia sambung Farisha. Farisha, Rafael yang mungkin depan. Macam mana nga ni sambung di tengah. Kita akan cuba contoh dah. Macam mana nga ni sambung di tengah, macam mana nga ni sambung di hujung, macam mana nga ni dimulakan di hadapan. Ni contoh nga di hujung. Macam tu lah huruf ain, ra, semua macam ni. Cuma beza titik je. Bila huruf nga di hujung, kamu kena buat macam ni. Macam tu je. Kamu boleh tengok juga macam mana penggunaan cara sambung-sambung bahasa Jawi dia. Tengok. Tengok. Langit. Ni langit LA. LA lah. Siapa conteng tu? LA lah. N. Khalis. Oh ya, Khalis. Conteng ni nak kena ke? Khalis tengok depan Khalis. Khalis. Okey. Tengok penggunaan huruf nga. Nampak ni semua tengok depan. Nga kat sini macam mana bila ingat kat sini? Nga kat sini di hadapan. Nga dekat sini di belakang. Macam ni penggunaan dia. Nga kat depan macam ni. Termasuklah huruf ain dengan rin. Rin dengan semua ada tujuan beza, titik kan ada titik je. Lepas tu I. Nga NG-IT. IT kan jadi I kat situ tukar pada ya, ta kat sini. Kamu boleh cek buku teks untuk cara sambung huruf Jawi kamu tu. Okey semua. Sambung.
Kucing macam ni nampak. Cing. Ca macam ni. Semua tengok depan. Ca macam ni penggunaan dia di hadapan. Ca. Ca termasuklah huruf jim. Termasuklah huruf ha. Termasuklah huruf kha. Yang beza semua huruf titik je. Okey semua. Sambung. Pintu nampak. Kamu kena tengok hejaan macam mana dia heja. Dia sambungkan dalam bahasa Jawi. Kamu kena buka satu-satu, kamu tengok macam mana ejaan dalam bahasa Jawi, kamu akan belajar. Stocking. Tu je. Muka surat 22. Tak ada apa ni. Dia pirit tengok. Yang ni vokal I dan E taling. Nampak huruf I dan E taling. Yang atas ni I, bawah E taling. Contoh piring, pa, pi, semua I. Bila I jadinya huruf ya. Kalau le, I taling, lereng. Jadi kena bubuh huruf ya juga sebab dia menunjukkan I taling. Masin. Masin ada I, ada ya. We sell. Siapa buka sound tu? We sell. Sebab I kat sini jadi I taling, jadi kat sini pun kena huruf ya. Sambung bawah. Tangis. Tangis. Sambung tangis. Ada I kat hujung. Ada I kat hujung. Ada ya dekat sini. Tengok nga kat tengah. Tengok macam huruf nga ni nak sambung dengan huruf selepas dia. Bila mana nga ni di hadapan. Maksud dia hadapan, huruf sebelum dia tak ada. Tak ada sambung. Macam alif dengan nga tak ada sambung dah kan. Jadi alif ni mati dah. Lepas tu nga ni buat huruf baru. Nga macam ni. Sengit. Tengok sengit macam mana nga. Tengok. Ni nawal. Nga di tengah. Tengok. Ni nga di tengah macam ni pula. Kamu tengok. Nga di tengah dia heja macam ni. Tadi kita belajar nga di hujung. Lepas tu nga di hadapan. Ni semua ada. Ni nga di hujung. Lereng ni. Ni nga di tengah. Ataupun ni nga di hadapan. Ni nga di tengah-tengah. Beza tiga-tiga tu. Tiga-tiga huruf nga. Cuma yang beza depan, tengah, belakang. Okey. Pintu. Ada I, ada I. Ada I, ada ya. Pensel. Ada I, ada I taling. Ingat. Yang tu je. Kimpal. Ada I, ada ya. Campaign. Ada I taling, ada ya. Campaign. Titik ada I, ada ya. Besen. Ada I taling, jadinya ada huruf ya. Ibing. Yang tu je. Tak ada apa dah. Yang ni buat dah ke? Tak. Ni dah buat dah Tak. Buat yang ni je, satu ni je. Kamu tulis contoh RIS. Macam mana kat sini kalau bahasa Jawi dia? Tulis kat sini. Dia akan sama. Sebab apa? Yang beza sebutan sahaja. Okey, faham semua? Contoh RIS. Bunyi RIS. RIS kan? Kalau bunyi RES, dia tak akan bunyi. Dia akan bunyi sebab I taling, kita akan bunyi RES. Jadinya R huruf RA. I dengan I taling huruf ya. S huruf sin. Kamu tulis RA, ya, sin dekat sini. Faham? Yang tu je. Yang lain buat sendiri. Sikit je muka surat 23. Esok kita sambung muka surat 20. Ustaz. Ya. Apa? Buka sound. Ustaz dengar apa? Dah habis dah. Buka sound. Tanya apa? Itu kita belajar muka surat 26. Kita start. Okey semua. Latihan muka surat. Ni kamu cuba buat latihan betul. Kamu tengok macam mana ejaan kaf. Dia tengok macam mana ejaan awal dia macam mana. Kamu kena tengok sebiji macam nga tadi kita belajar tadi kan. Nga di tengah macam mana, nga di belakang macam mana, nga di hadapan macam mana. Di muka surat 23. Buat dalam buku teks. Buat dalam buku teks terus. Faham semua?
Buat dalam buku surat 23, buat dalam buku teks terus. Okey dah, baca doa. Ustaz, Apa? yang muka surat 23 tu nak buat apa? Pilih dalam buku teks. Tu yang buku teks. Ni, Ustaz ulang sekali lagi macam mana nak buat. Dia bagi ejaan Rumi kan, bahasa Melayu kat sini kan. R-I-S. R-E-S. Yang ni bunyi RIS. Yang ni bunyi RES. Betul tak? Jadinya, ingat bila I dan E taling, ni I ni huruf I, ni huruf E taling. RES ni. Jadinya, ejaan bahasa Jawi dia sama. Sebab apa? Ada huruf ya dekat situ, betul tak? Contoh nombor satu ni. R, tengok R, RIS dengan RES. R, RO. I dengan E tadi huruf ya. SS jadinya sin. Sama kan? Ejaan bahasa Jawi sama, cuma yang beza sebutan. Yang ni bunyi RIS. Yang ni bunyi RES. Yang ni bunyi sin. Yang ni bunyi sen. Betul tak? Yang ni bunyi nyip. Yang ni bunyi ngek. Ini bunyi pin, ini bunyi pen. Beza tak sebutan dia? Ejaan Jawi sama. Sebab tu dia buat macam ni. Rin, ren, kit, cat. Kit cat tahu? Cat. Okey dah, baca doa. Habis dah masa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya fi waqti hajati Okey, ni semua baca buku dari muka surat 1 sampai muka surat sebab buku Jawi akan masuk periksa tajuk 1 dan tajuk 2. Jadinya tajuk dari 1 sampai muka surat 33. Esok kita akan habiskan tajuk yang kedua. Yang tu je Jawi masuk. Sikit je. Kita dah ulang banyak kali kan benda ni kan. Siapa dapat markah bawah 50? 50 jentik Sangat okey. Okey semua. Okey ke? Bye. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.